Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Fadil dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kita diberikan peluang untuk berada seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merenung dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala, ini dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta kamu ataupun ahli keluarga kamu ataupun anak pinak kamu. Ya, benar, dalam kehidupan ini sekiranya kita tidak cermat dalam mengendalikan urusan rumah tangga ataupun urusan dari sudut pemilikan harta yang kita miliki ini, barangkali di sana kita muqassir, kita cuai dalam melaksanakan segala tuntutan ibadah untuk menzahirkan ataupun meletakkan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keberuntungan orang yang beriman, bila mana dia alpa dan lalai seketika, maka dia kembali kepada agama. Kita sering mendengar seruan azan berkumandang, maka kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Kita usahakan untuk menghadiri, memenuhi seruan muazzin bagi mengerjakan ibadah solat fardu secara berjamaah. Maka ini suatu keberuntungan yang besar, yang tersirat, yang kita akan miliki dan kecapi nikmat bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kita berada dalam bulan Zulhijjah, maka beruntung dan bertuah bagi insan yang terpilih yang menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, bagi mengerjakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita juga di antara insan yang bakal bertuah yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada mengerjakan umrah dan haji pada suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat keindahan Islam, khususnya kepada orang yang beriman, mendoakan kepada orang yang mengerjakan haji. Di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk mendoakan mereka yang menunaikan haji dengan doa Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Ya Allah, jadikanlah haji mereka sebagai haji yang mabrur. Haji mabrur, bersih daripada dosa. Maka kita atas dasar kasih sayang dalam agama ini, maka kita mendoakan mereka.
Sa'yahum sa'yan mashkura, dan sa'i mereka sa'i yang disyukuri. Kerana apa? Mereka adalah insan yang terpilih yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zambahum zamban maghfura, dosa mereka adalah dosa yang diampuni. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa, dan mudah-mudahan dosa kita juga adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan salihan maqbula, dan amalan mereka amalan yang diterima. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan daripada sahabat kita, keluarga kita, seluruh umat Islam yang menjadi tetamu Allah, yang senantiasa mendoakan umat Islam di atas muka bumi ini mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diperkenankan akan doa yang telah dipohon oleh para jemaah Islam dalam suasana melaksanakan tuntutan agama bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung bicara kita dalam kitab Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, yang dikarang oleh Abdullah Husin Nasir Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Qala Allah Ta'ala, qala muallim rahimahullahu ta'ala, bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain yang menutup aurat jua atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Sebelum ni kita telah bincangkan perihal berkenaan dengan memandikan jenazah. Maka sambung perihal berkenaan dengan mengkafankan jenazah. Bila mana berlakunya kematian, maka ada 4 saja. Yang didahului dengan nazak, dan yang pertama nazak, dan yang pertamanya adalah memandikan jenazah. Kemudian diikuti yang keduanya adalah mengkafankan jenazah. Maka sebelum daripada hendak memandikan jenazah, kebiasaannya kita telah redikan kain kafan untuk jenazah, untuk membalut jenazah. Maka kebiasaan kain jenazah itu di satu gulungan. Satu gulung itu dia boleh bahagi kepada 3 lah. Di antara yang kita gunanya ketiga. Dan biasanya kita telah ukur ukuran panjang kepada jenazah tersebut dengan menggunakan kain tersebut. Ada orang dia potong sikit, ada dia koyak panjang, maka dia ukur panjang. Oh, panjang ni kan. Ada orang cermat sikit, dia tak potong sikit dan dia tak tarik. Dan setengah-setengah orang yang cermat tu, bila dia tarik tu, kain tu dia pecah-pecah, dia tak pada dia tak berapa cantik. Lalu dia gunting sikit, dia tolak je dengan gunting. Jadi nampak permukaan kain tu cantik. Mungkin orang yang cermat sikit lah. Apapun kedua tu tak ada masalah. Lalu bila dia ukurkan panjang, jadi kain yang banyak tu dia pecah kepada 3. 1, 2, 3. Maka dia bentangkan atas satu tikar. Contoh atas kapet ni, dibentang 1, 2 dan 3. Maka sebelum dia mandi, dia setengah, bila dah bentang tersebut, dia akan letak kapas yang bergulung tu dalam pertengahan untuk lapik badan jenazah tersebut. Atas lapik tersebut, maka dia akan letak had danus ataupun wangi-wangian lah, sama ada kapur barus dan sebagainya lah. Maka bila dia letak, dia akan tutup lebih kurang lah. Ada setengah tu dia tak letak kapas lagi, pasal takut kapas tu melekat pada kain. Sebab apa? Dia perlu ditutup. Baik, sekarang ni musannif kata bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain, maka minimum 1 saja. Kerana apa? Yang pertama dia kata itu hak Allah Ta'ala, itulah hakullah Ta'ala. Yang pertama, balutan yang pertama itu ataupun yang membalut jenazah itu adalah, yang pertama adalah hak Allah Subhanahu Ta'ala. Dan yang keduanya itu hak mayat, yang lebih daripada itu adalah hak waris. Yang kedua dan ketiganya adalah afdal.
Yang ketiga, yang dua dan ketiganya adalah hak jenazah dan juga kepada waris yang dikehendaki. Maka kadang-kadang dia bukan sekadar request 1, 2 dan 3, bahkan ada yang nak request pelbagai. Nanti kita tengok. Apapun yang pertama, 2 dan 3, pertama hak Allah, kedua dan ketiga itu adalah kesempurnaan. Baik. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat lelaki itu dikafan akan dia dalam 3 helai kain yang bersamaan lebar dan panjangnya yang menutup sekalian badannya. Nanti kita katalah 3 helai tersebut bersamaan setelah diukur setelah diukur ukuran panjang pada jenazah tersebut, maka dilebihkan sedikit, dilebih dalam ukuran sikit untuk ikat pada bahagian kepala. Sebab nanti bila dia dah gunting tersebut, dia akan buat 5 kain, 5 tali bahagian kepala dan kaki 2, dada dan lutut 3, 4, maka pinggang ada 1, 4. Lilitan ini selalunya dia akan balut dahulu, akan buka di liang lahat tersebut. Balut, nanti dia ikat pada sebelah kiri mayat. Sebab apa? Nanti jenazah bila baring dalam liang lahat, dia akan duduk sebelah kanan, muka menghadap ke kiblat. Hatta para ulama menyatakan kalau sekiranya buka jenazah tidak dihadapkan bila berada dalam liang lahat ni bergantung kepada tanah juga. Kalau tanah tu cantik, tanah tu memang tanah yang elok, maka dia akan buat permukaan liang lahat tersebut. Maka permukaan tersebutlah yang akan mengiringkan jenazah, mukanya hadap ke arah kiblat. Muka menghadap kiblat. Dan kalau ulama kata kalau muka tak hadap kiblat, kena gali balik, kena ubah kedudukan, kena ubah ke arah kiblat sampai macam tu sekali lah. Muka menghadap kiblat. Kalau kita baca talqin, kita ponggung menghadap kiblat. Bukan menghadap kiblat lah, maksudnya muka kita hadap ke jenazah. Sebab tu bila kita pergi ziarah kubur mak kita pergi sebelah kepala dia. Kita dah kenal kepala mak kita mana satu, kepala arwah mak kita, ke ayah kita, keluarga kita, kita sapu, kita sentuh. Isyarat kepala tu, batu nisan tu ataupun batu sungai yang kita letak tu isyarat Assalamualaikum, kita bagi salam mak. Maka kita sentuh tu ibarat macam kita usap muka dia, hati hiba, sayu, kita kata Assalamualaikum mak. Tentu nampak macam tu. Ada hadap dia. Sebab tu kadang-kadang bila orang pergi kubur, kita perhati tengok dia dengan kaki dengan kasut-kasut bagai-bagai semua, dia masuk macam tak cermat kan, bahagian permukaan. Ada orang cermat, tak ada masalah sebenarnya, tapi bergantung kepada orang masing-masing. Setengah tu dia tak slipper, kita masuk kan permukaan, kita tak masuk ni sebelah-sebelah kubur orang ni, kita tak masuk. Kita akan masuk ikut sana, bahagian kepala, bahagian atas kita datang kat sini, kubur kat sini kan, baru kita datang macam ni. Kita slipper dia buka tengah, dia duduk kat sini, dia baca tahlil dan sebagainya. So kita usap muka tu, kedudukan muka tu, kita apa, itu sebagai inilah. Baik, apapun musannif kata afdal bagi mayat lelaki itu dikafan dia akan 3 helai, dan harus ditambah baju dan serban jadi 5 jika tiada ia ihram. Harus ditambah baju dan serban. Kalau tak nak pun tak apa. Sebab ini adalah hak waris. Kadang-kadang waris kata saya dah beli baju ni, saya teringin sangat nak tengok orang kata pandangan terakhir pakai jubah ni. Boleh, tak ada masalah, boleh pakaikan. Ada serban nak pakai, boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi SAW dikafani, disebut dalam hadis menyatakan dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang berbuat dari kapas, tidak ada dalamnya baju dan tidak ada pulanya serban. Sebab apa? Pemakaian baju dan jubah ini adalah sewaktu hidup. Sebenarnya tidaklah sampai ni, tapi oleh kerana request daripada ahli keluarga, maka kita boleh pakaikan. Maka kalau dia nak pakai jubah yang dia beli pun boleh pakaikan, tapi biasanya orang tak pakai jubah lah. Biasanya orang pakai kain tersebut, kain yang sama jugalah. So dia lipat jadikan 4 macam ni kan.
Dia lipat ni 1, 2, 3, 4. Maka lipat 4 ni nanti dia akan koyak kat sini ni. Dia akan gunting koyak kat sini. Dia akan gunting koyak kat sini. Maka bila kita buka, dia akan jadi baju. Dia akan jadi baju. Kepala kosong ni kan, kosong ni letak bahagian kepala. Nanti dia akan lipat ni. Nanti letak kepala kat sini, nanti buat masuk saja, so dah jadi baju dah. Macam tu saja. Cara yang mudah lah. Itu kalau dia tak request baju apa-apa, cuma dia kata so pakaikan, maka kita jadikan, kita buat yang labuh, so jadikanlah dia jubah. Kalau serban, kita buat lilitan serban je lah. Macam tu. Lilitan serban, maka balut, pakai kat kepala dia. Tak ada masalah yang tu. Mungkin nak tengok cantik bila nak orang kata nak cium tu, tengok cantik macam imam masjid tu. Alhamdulillah, macam tu. Mudah-mudahan rupa paras yang cantik itu menggambarkan dia adalah merupakan destinasi, hala tujuannya adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Sebab tu kalau kadang-kadang bila saat kafan tu, nak kafan daripada mandi tersebut, ada setengah tempat, kalau tempat yang besar, bila tempat mandi jenazah, dia dah ada tempat satu untuk dibentangkan kain kafan tersebut. Ada setengah tak ada. Dia mandi kat sana, dia akan bawa datang kat surau. Datang kat surau. Maka nak bawa datang kat surau tu kena hati-hati. Sebab apa? Selalunya orang buat cawat kepada jenazah tersebut. Cawat biasa yang baby pakai segitiga tu, dia akan balut lah. Balut sebab apa? Nanti dia akan tutup aurat. Cuma di bahagian permukaan punggung tu dia tutup. Sebab apa? Takut bocor. Kalau bocor nanti kan jadikan satu kerumitan pada ruang permukaan solat tersebut, maka dia akan lipat. Ataupun yang pakai apa? Yang sumo tu. Kan ada yang orang Jepun Jepun kan yang sumo tu. Jadi dia buat cawat yang jenis panjang macam tu kan. So dia akan tutup je. Sebab cerita ni, sini ada tali kiri kanan. Boleh juga, tak ada masalah. Cumanya nak pastikan supaya tak berlakulah kebocoran pada najis yang keluar daripada pada bahagian kemaluan jenazah tersebut. Baik. Dan yang afdal, tadi disebut sebab misalnya kata baju serban jika tiada ihram. Maka bila kata kalau bukan kalau dalam ihram, tak boleh pakai baju berjahit. Baju berjahit tak boleh pakai. Dan wangi-wangian pun tak boleh disembur ataupun orang kata renjiskan atas permukaan kain kafan tersebut. Maka tak boleh pakailah. Sebab tu orang dalam ihram dia lain, dia ada buka muka, ada buka kepala. Bahagian lelaki dan perempuan dia ada kaedah dia lah. Cuma itulah, kalau bukan dalam ihram tak ada masalah. Kalau nak pakai bukannya berjahit lah. Dan yang afdal bagi mayat perempuan dan khunsa itu 5 lapis, iaitu 2 helai yang menutup sekalian badannya dan kain pakai dan baju dan telekung. Perempuan dia 5 lapis. 5 lapis tadi, lelaki kita letak 1, 2, 3. Perempuan kita letak 2 je. 1 kita letak bahagian kepala macam baju tadi, bahagian dada, 2 kain, 3 ke 4, 3 baju, 4 yang kelima adalah telekung. Cukuplah, jadikan 5 macam tu. Sebab perempuan dia nak tutup bagi kelihatan cantik, kesempurnaan macam itulah. Kalau dia nak bagi telekung, dia nak pakai yang baru pun boleh, tak ada masalah. Sarung je pakai telekung yang cantik. Sarung telekung, lepas tu tak ada masalah yang tu. Tapi sebelum dia nak balut tu, selalunya permukaan bahagian belakang tu dia dah letak kapas gulungan. Depan nanti bila dia letak jenazah, dia akan letak satu lagi kapas gulung. Bahagian pada anggota badan tu, jenazah tu, dia akan letak. Atau letak satu lagi, nanti baru dibalut dengan baju lah. Kalau kaki jenazah susah nak orang kata dah terbuka, susah nak rapat, ikat pada ibu jari. Jenazah tangan pun kalau rasa susah, dah lihat dah kebas apa semua, letak. Penting kain kafan ni disediakan awal, sebab apa? Tak nak membuatkan jenazah tu jadi sejuk, mayat tu jadi sejuk. Sebab tu preparation awal, dia buka, dia dah balut, dia dah buka, maksudnya dia dah prepare, ditutup dulu.
Sebab nanti kalau orang datang daripada tandas apa semua, pijak kotor kan, kain putih tak cantik, dia balut dulu. Dia cuma tinggal yang tengah tu. Bila datang baru buka, letak. Nanti letak kapas baru balut. Balut tu pula dia mesti kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan. Macam tu. Last sekali muka pada muka tu kita balutkan terakhir. Ada orang letak minyak atas lepas tu dan sebagainya supaya nak bagi wangi. Macam tu. Baik. Dan jika tiada dikafan akan dia di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafan akan dia dengan 3 lapis seperti lelaki jua. Itu bergantunglah kepada stok kain yang mencukupi ataupun tidak. Baik. Dan makruh dilebih akan dia daripada 5 lapis seperti ditambah silwalun, seperti suar panjang dan lainnya. Sanih kata makruh ditambah yang lain. Cukup memadai tadi 5 dah lah. Maksimum tu kira 5 lah. Dan demikian lagi makruh dikafan akan dia dengan kain yang mahal-mahal harganya. Itu pun jika tiada ada di sana itu waris yang mahjur atau yang gaib. Dan jika tidak ada maka itu haram melebih-lebih dan bermahal-mahal pada kain kafannya. Maka kalau nak menambah-nambah dalam urusan tersebut, maka tak sesuai lah. Jenazah sekadar cukuplah dia pergi dengan keadaan seminimum yang mungkin sebagaimana yang kaedah sunnah. Macam tu. Dan sunat dihambur di dalam segala lapis-lapis kain. Maksudnya tadi yang renjis-renjis tu disebut, istilah kitab disebut sebagai hambur. Segala lapis-lapis kain dan atas mayat itu akan hanus. Hanus ni adalah serbuk kuning, seumpama kapur barus lah, tapi dia adalah pewangi, wangi-wangian lah. Itu pada segala lubang-lubang. Dan yang digaul akan dia dengan hanus itu pada segala lubang-lubang dan pada segala anggota sujudnya dan sendi-sendinya. Tinggal lagi kalau sekiranya jenazah tersebut tidak ada keluar apa-apa sesuatu daripada rongga, daripada telinga, daripada hidung, maka tak perlulah disumbat kapas sebagainya, biar kosong macam tu lah. Melainkan ada keluar sesuatu yang perlu kita menahan kepada sesuatu. Kalau darah keluar, maka kita perlu sumbat lah. Macam tu. Kadang-kadang proses ini mudah, tapi tak semua orang boleh buat lah. Macam saya kata, untuk pengurusan jenazah ni dia kena berani. Kalau tak berani, masa mandi ke jenazah pun mulut terbuka, angkat jenazah pun dah banyak dah dia punya tanda-tanda tu. Kalau ada keberanian, insya-Allah dan jadi orang yang bolehlah menguruskan jenazah dengan baik. Sebab jenazah ni special juga. Orang-orang yang insan terpilih, bukan semua orang boleh nak menguruskan jenazah ni. Maka bila dah selesai apa semua, kita akan teruslah. Bila sampai masa kita dah siap kafan, maka di saat itu kita akan terus menyegerakan dengan sembahyang ke atas jenazah tersebutlah. Kalau dibuat awal sebelum daripada masuk waktu, kita akan solat lah. Kalau selepas, maksudnya dah siap waktu-waktu, kita solat fardu dulu, diikuti dengan solat jenazah. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang dia nak ambil jumlah yang ramai. Baik. Kemudian kalau kita tengok, di antara yang selepas daripada pengurusan jenazah adalah kita akan melihat kepada rukun sembahyang mayat. Baik. Boleh mula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Sembahyang jenazah ni cuma ada 7 saja rukun. Yang ni pun special juga. Ada kadang-kadang ada orang tak nak mengimamkan sembahyang ahli keluarga dia. Ada orang dia berhajat benar untuk mengimamkan sembahyang, bergantung kepada orang. Tapi sebenarnya dia mudah sangat. Maksudnya siapa semua, kalau kita boleh solat fardu, maksudnya kita boleh saja solat mengimamkan sembahyang jenazah. Cukup mudah. Kita pun perhati keadaan kan. Kita pun merasai situasi. Apa yang kita tengok, bila ahli keluarga yang menyembahyang ke jenazah terhadap ahli keluarga dia, dia ada feel yang berbeza dengan para imam yang mengimamkan sembahyang. Dia tak akan sama.
Sebab itu adalah sentuhan hati dia, dan itu adalah apa orang kata sembahyang yang disempurnakan ke atas ahli keluarga dia pada saat terakhir sewaktu dia hendak semadikan di liang lahat. Baik. Yang pertamanya rukun adalah niat. Niat ini dengan hati dan wajib diserta akan dia dengan takbiratul ihram. Niat dengan hati wajib diserta akan dia dengan takbir yang pertama, dan wajib pada niatnya niat fardu jika yang sembahyang itu kanak-kanak dan yang mumayyiz. Itu kalau kanak mumayyiz lah, dan perempuan sekalipun kerana gugur fardu dengan keduanya pada ketika ketiadaan lelaki yang balik. Tetapi yang gugur fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak lelaki yang mumayyiz, hanya perbincangan ketiadaan orang dewasa, dan tiada wajib ta'yin mayit dengan namanya atau dengan lelaki dan perempuan. Dan jika ditakyin akan dia dan tersalah ia padanya dan tiada diisyarat kepadanya dengan kata ini mayat umpama, maka tiada sah sembahyangnya. Saya cuba nak cakap kepada kita supaya bila kita sembahyang mayat, tak perlu kita takyin, maksudnya kita tentukan mayat ini dengan nama dia, tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Kalau bukan pada nama dia, macam contoh kalau orang kita sembahyang, kita kata Umar. Kalau nama dia Umar lah, kita kata kita sembahyang jenazah ini adalah Umar sekian-sekian nama. Rupanya bila kita selesai solat bukan Umar, maka sembahyang tu kira-kira tidak sah. Tapi bila diisyaratkan kepada dia, kalau dikata selepas sembahyang itu dia, sebenarnya kita isyaratkan dia, bukan dia, tapi diisyarat, memang kita isyarat kepada dia, maka sembahyang itu sah. Maka cukup sekadar usalli ala hadzal mayyit, jadi aku sembahyang ke atas jenazah ini, arba'an takbiratin fardu kifayah. Kemudian kita ta'yin nisfahu, maksudnya kita tentukan sembahyang kita ni mengikut imam atau imam, macam tu. Kita tentukan begitu saja, tak perlu sebut nama, dan kemudian kita angkat takbir. Maka cukup mudah saja, aku sembahyang jenazah ke atas jenazah ini 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau kita pergi Mekah kan biasa Bilal akan selalunya dia kata apa? Dia kata as-salatu jami'ah, as-salatu ala mayyitin hadir, as-salatu rahimakumullah. Kita pun confuse kan? Sembahyang setiap waktu solat tu ada saja sembahyang jenazah. Semua orang bawa pergi sembahyang jenazah di Masjidil Haram. Maka ini kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang memberi isyarat kepada kita sembahyang kepada lelaki dewasa. Kalau perempuan dia tukar dhamir kepada as-salat ala mayyitatil hadirati, itu adalah jenazah bagi perempuan dewasa. Kalau kanak-kanak, as-salat jami'ah sama, as-salatu ala mayyitil tifli hadir, as-salatu rahimakumullah, tu kanak-kanak lelaki. Perempuan pun tukar dhamir macam tu. Maka bila kita dengar, kita sembahyang jenazah yang lelaki, sama ada dewasa atau perempuan. Kalau mestilah lelaki lah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan dia destinasi dia adalah dalam taman-taman syurga. Dia itu merujuk kepada dhamir adalah lelaki. Allahumma ja'al qabraha, jadikanlah dia orang-orang yang ditempatkan dalam itu jadi perempuan dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya beza kat situlah. Baik. Maka bila kita niat saja, kita angkat takbir Allahu Akbar. Senang. Itu niat, itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama niat dan juga berdiri tegak. Berdiri juga lah bagi orang yang kuasa sembahyang. Sebab sembahyang jenazah ni dia tak ada rukuk dan tak ada sujud, so dia mudah sangat-sangat. Mudah sangat-sangat, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Dan baca pula tak perlu baca kuat. Baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan dalam sembahyang jenazah ni dia tidak ada tertib. Maksudnya bila kita angkat takbir yang pertama, memanglah biasanya kita akan baca surah Al-Fatihah dulu. Dia tidak ada tertib susunan dia. Maksudnya perlu kita sempurnakan 1, 2, 3. Kadang-kadang bila kita baca Fatihah, kita pun lupa nak selawat. Kita doa dulu. Boleh, tak ada masalah. Apakah kita angkat? Kita kata 4 takbir. Kita ada 4, kadang-kadang kita pergi 5. So senang je. Dia di kaedah mudah je. Saya tunjuk cara. Pertama, 1. Yang kedua, takbir yang kedua, kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling basic, paling mudah. Cukup sekadar tu. Ataupun kalau nak bagus lagi, kita baca yang dalam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sampai fil alami innaka hamidum majid. Itu yang paling afdal lah, selawat Ibrahimiyah. Paling basic adalah Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita angkat takbir yang ketiga, Allahumma ghfir lahu. Cukup lah. Ataupun Allahumma arham, boleh juga. Allahumma arham lahu, boleh juga. Biasa kita baca Allahumma ghfir lahu kalau jenazah lelaki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu disebut sebagai doa. Itu yang basic lah. Kalau kita nak doa panjang boleh lagi. Sanih pun disebut kat sini. Sebagaimana kita biasa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu sampai akhirlah. Itu boleh, tak masalah. Baik, itu sampai ke situ. Maka yang keempat tu, bila kita nak takbir yang keempat, kita pun dah selesai. Kita baca doa yang paling mudah. Kita angkat takbir. Angkat takbir, Allahu Akbar. Yang keempat, kalau kita ingat, boleh baca doa. Kalau kita tak ingat, kita diam, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sunat sebut Assalamualaikum warahmatullahi madai. Itu saja. Maka cukup mudah. Maka selesai dah sembahyang. Baik. Kita nak tengok Ustaz kata apa. Dan wajib bagi makmum niat mengikut imam atau niat berjamaah dengan imam. Yang tadi kita kata niat mengikut imam. Rukun yang kedua, berdiri betul bagi yang kuasa berdiri jika sembahyang itu kanak-kanak dan perempuan sekalipun. Yang ketiga adalah 4 takbir. Dan sunat angkat 2 tangan padanya seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga. Dan jika melebihi daripada 4 takbir, jika dengan sengaja sekalipun, maka tiada batal sembahyangnya selama-lama tiada i'tikad ia akan batalnya dengan dia dan tiada membawa kepada berturut-turut angkat 2 tangan. Macam tadi kita kata angkat takbir je 4 kali takbir. Kalau terlebih maka tak jadi masalah. Sebab apa? Dia tak ada i'tikad kat situ. Maka yang keempat, membaca Fatihah. Dan yang afdalnya dibaca akan dia kemudian daripada takbir yang pertama. Cuma sebut afdal. Kalau terlupa takbir yang pertama, nak baca yang kedua pun tak ada masalah. Sebab sini kita musannaf kata hanya afdal, terlebih afdal lah. Yang afdal. Baik. Dan harus dibaca akan dia pada takbir yang kedua. Okay, dah. Dan yang ketiga, dan harus dibaca akan dia pada takbir yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Dan tiada wajib tertib antaranya dan antara zikir yang pada segala takbir itu melainkan pada salam. Maka salam perlulah ikut tertib dia. Maka iaitu wajib tertib antaranya dan Fatihah. Baik. Selawat atas Nabi SAW. Kemudian daripada takbir atau ihram, takbir yang kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup sekadar itu. Dan yang terlebih akmalnya itu selawat Ibrahimiyah yang dibaca akan dia pada tahiyat akhir. Yang keenam, bagi mayat, doa bagi mayat kemudiannya daripada takbir yang ketiga dan disyaratkan pada doa itu yang bangsa akhirat. Maksudnya doa saja apa tak masalah. Dan ditentu akan dia bagi mayat yang kita sembahyangkan atasnya sekurang-kurangnya. Sebab kalau kita tengok dalam banyak buku kita, tengok dalam banyak kitab, doa ada pelbagai. Ada pelbagai doa. Di antaranya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pun ada lagi macam doa tadi. Allahumma ja'al Allah. Banyak doa yang boleh kita
doakan. Baik, yang ketujuhnya memberi salam. Ketujuh, maka tujuh ini adalah rukun terakhir, iaitu tertentu kemudian daripada takbir yang akhir dan sunat dibaca dahulu daripada salamnya. Allahumma la tahrimna ajrahu, saya baca tadi, itu adalah sunat. Okay, contoh, kalau kita nak sembahyang jenazah, biasa kalau kita tengok, kalau lelaki disebut, sebab kalau orang lelaki ni contoh kalau sini kiblat kan, kiblat maksudnya kepala lelaki sebelah kiri imam. Kepala lelaki, kalau kata ni lah, kepala lelaki sebelah kiri imam. Sinilah kepala sini, kepala sebelah sini, sebelah kiri imam. Maka kalau ini kepala kan, badan kita setentang antara permukaan leher ni dengan dada ni dengan muka ni setentang ni. Kita doa tadi, usolli ala hadza mayyit arba'an takbirat fardu kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allah, kita niat masa kita angkat takbir macam biasalah, kostum ta'yin dah, sembahyang jenazah, 4 takbir ikut imam kerana ta'ala. Allahu akbar. Kita baca surah Fatihah, baca Fatihah sampai habis, kemudian kita angkat takbir yang kedua, Allahu akbar. Lepas tu kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu paling basic. Kalau nak panjang lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu. Cukup, paling mudah. Itu paling mudah. Nak panjang sikit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Ni takbir yang keempat dah. Takbir yang keempat, kalau Masjidil Haram saya dengar pun dia orang tak baca doa. Dia terus pada takbir keempat tu kita tengok seketika selepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi, macam tu je. Kita maksudnya kita pandang kanan lah. Ataupun kalau kita nak baca macam tadi lah, maksudnya kita kata Allahumma la tahrimna ajrahu sampai habis. Assalamualaikum, habis baca doa tu baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu di antara kesilapan yang kita tengok, di antara kesilapan kita akan baca orang katanya, bagaimana tuan-tuan kamu saksikan jenazah ini, maksudnya sebenarnya tak perlu. Sebab apa? Di saat selesai sahaja solat sunat jenazah, kebanyakan orang akan buat tahlil. Betul kan? Buat tahlil kan? Jenazah ke depan. Sebenarnya tak. Afdal disegerakan jenazah, bawa ke untuk disemadikan di liang lahat. Kalau nak ikut jenazah, Nabi kata orang yang ikut jenazah tu bukan ikut jenazah, dia duduk depan jenazah, jenazah duduk kat belakang. Kita terbalik, jenazah duduk depan, kita duduk belakang kan. Itu di antara kesilapan kita. Dan juga kita tak perlu buat tahlil. Bahkan ada setengah tempat dia tak doa pun, baru dia nak doa orang angkat dah jenazah bawa masuk. Alah, terus usung nak pergi ke bumi dah. Kalau dekat kita afdal dukunglah, kalau jauh naik van apa semua. Nak cerita rasanya, dan ada juga orang tambah lagi, bila dah buat tahlil, doa pula, keluarga pun datang bawa sampul masuk doa satu kan. Biasa kita buat soft 1, 2 dan 3 kan. Soft 1 dia pergi depan, dia masuk duit sampul kat tangan orang tengah doa. Orang doa kat jenazah kat depan, dia ambil duit sampul 1, 2, 3, 4 sampai habis, sampai soft kedua sampai ketiga. Setengah orang cermat, setengah orang kalau cermat, duit pun dia tak nak ambil. Dia takut apa? Termakan duit jenazah. Sebab apa? Kita kalau kita meninggal, duit kain kafan ni duit kita sebenarnya. Harta yang kita tinggal tu, ambil duit kita. Duit yang orang bagi masuk tabung tu bukan harta kita. Duit tu keluarga boleh buat tahlil, bagai semua boleh. Tapi yang jenazah ini, yang kain kafan, bagai semua pengurusan jenazah adalah daripada harta kita. Kalau orang nak ambil yang tu, nak manfaatkan tu, silakan, tak ada masalah. Sebab tu orang letak tabung tu ada setengah tempat, dia pelbagai dia tu, tak ada masalah yang tu. Itu bukan hak kita. Harta kita adalah yang kita miliki sebelum daripada kita meninggal. Yang tu selepas kan? Selepas tak ada masalah, terpulanglah. Tak perlu cermat untuk nak kendalikan duit tersebut. Maksudnya bukan tak perlu cermat pun, tak secermat yang inilah harta pergilan jenazah. Maksudnya nak cerita bahawasanya biasanya kalau ucapan biasa keluaran, tuan-tuan, paling tidak tak apalah kalau kita kata nak doa, kita baca Fatihah. Paling mudah Al-Fatihah, kita baca doa Fatihah, terus kita doa.
Setengah tu ada tambah lagi ucapan. Kalau sekiranya jenazah ini ada berhutang, sebab apa? Kalau berkeberhutangan, tergantung dia nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat nikmat Allah Taala tergantung. Lepas tu ingat, hutang orang walau sedikit perlu ditunaikan. Tapi nak cerita pada kita, paling mudah kita jangan tambah lagi lah, melengah-lengahkan daripada untuk menguruskan jenazah, untuk disemadikan dia lah. Sebab apa? Dia nak dapat nikmat kat sana. Allahu Rabbi. Maksudnya cerita sebenarnya mudah je. Kalau ahli keluarga nak uruskan jenazah, tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh. Bukan nak urus jenazah, maksud nak sembahyangkan jenazah. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang alim yang meninggal, dia akan cari juga sama ada tok dia. Kalau ada tok dia, bagi kat tok dulu. Ada ayah dia, bagi kat ayah dulu. Anak tangguh kemudian dulu. Bagi yang prioriti yang atas dulu, baru turun-turun ke bawah. Kalau tak ada, bagi kat anak. Sebab tu kalau kita tengok almarhum Tuan Guru Datuk Harun dia meninggal, cucu dia sembahyang kan? Sembahyang jenazah raya kan? Cucu dia sembahyang. Cucu dia belajar hafiz Quran, belajar sekolah tahfiz. Dia yang jadi imam sembahyang. Sebab apa? Sebelum nak jadi imam sembahyang, kita kena sekadar bagi penerangan kat dia sikit lah. Sekadar satu dia. Sebab apa kadang-kadang orang dia lost. Sebab apa? Benda ni jarang berlaku. Sebab tu yang baiknya setengah-setengah tempat tu, kalau kita nak sembahyang jenazah, kita bagi maklum sidang jemaah sekalian, kita akan sembahyang jenazah. Kaifiat dia sekadar perkongsian untuk ulang orang kata peringatan sebagainya. Cukup mudah, kita niat, kata takbir, apa semua selesai. Itu saja. Maka sampai bagi salam, selesai, terus orang bawa. So tak perlu lagi lah tahlil. Kalau tahlil panjang kan, itu sebenarnya tak berapa sesuai untuk dipraktiskan. Yang penting, yang keutamaan adalah menyempurnakan jenazah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Yang masuk isyak. Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang kita kongsikan selama ini dari sudut pengurusan jenazah, mudah-mudahan ianya akan memberikan suatu bekalan ilmu kepada kita. Dan kita kat sini kalau kita tengok ada satu lagi liang lahat untuk menyembunyikan jenazah. Nanti kita akan tambah sikit lagi lah ada sudut mengembumikan jenazah tersebut, sekadar perkongsian sikit. Nanti kita akan masuklah bab yang berikutnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan Allah Ta'ala rahmati dan kita kan. Mudah-mudahan kita bolehlah share ilmu yang kita dah ada ni kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat keliru, kadang-kadang masyarakat keliru, nak tak ni kat mana, nak ni macam mana, nak tu macam mana. Kadang-kadang bila berlaku terlupa. Saya pun kadang-kadang macam tu juga, kita nak recall lambat. Sama ada jenazah nak baring kat sini ke, kaki nak hadap ke sana ke, badan ke sana ke. Jadi orang awam keliru. Apapun kita, mudah kita ni dapatlah jadi satu sebagai ilmu yang bergerak yang boleh kita share kepada dari kalangan masyarakat kita perihal berkenaan dengan pengurusan jenazah sekiranya berlaku. Mudah-mudahan ianya dapat disempurnakan mengikut ketetapan agama dan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang dan lemah daripada kelemahan diri yang bercakap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillah. Cuma saya terlupa tadi, kalau lelaki kita sembahyang dekat pada bahagian muka dia ataupun dada kepala dia lah, senang cerita. Tapi kalau perempuan, kalau dia baring tadi, kalau lelaki kita baring sini kan, kepala dia sebelah kiri. Nanti kalau perempuan, biasanya kita baring sebelah kanan. Kita baring sebelah kanan, imam akan duduk di tengah dia, tengah pinggang dia, pinggul dia ni, imam duduk tengah-tengah. Kalau sini kita duduk macam ni lah, kita duduk tengah-tengah ni, ini imam lah, duduk sini. So kalau kita pergi sembahyang jenazah, kalau kita tengok posisi imam, kita dah tahu dah, oh, ini jenazah perempuan, ini jenazah lelaki. Ada satu tempat sempat saya sembahyang jenazah tu, saya kata saya suruh letak sebelah kanan, sebelah kiri. Ada sebelah kiri, so letak macam tu lah, senang kita nak imam. Ada keluarga tak nak, dia kata tak boleh ke kalau kita ni terpulang, kalau saya ikut je mana-mana. Penting kita, dia nak tak sebelah kanan ke sebelah kiri, kita tahu lelaki, kita duduk kat sini. Kadang-kadang ada juga ada keluarga yang rasa macam tak setuju kan, ataupun
dia belajar ilmu dia dapat sumber kat situ, dia mungkin dia ingat macam tu, dia nak macam tu, tak apalah. Yang penting posisi kita macam tu lah. Kalau lelaki pada permukaan, pada bahagian kepala, perempuan kita ambil dada. So makmum pun tahu. Kalau muazzin tak kata hadir maka semua apa ni, makmum tak, orang kata muazzin tak ni lagi, maksudnya jemaah pun yang setengah jemaah dia mengetahui, oh ini jenazah lelaki. Tapi boleh saja kita niat jenazah, sembahyang jenazah mengikut imam yang sembahyang, boleh, tak ada masalah, secara umum boleh je. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala rahmati dan berkati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.